Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Aziz bin Abdul Hamid dengan nombor metrik AA180793. Hari ini saya akan membentangkan pengalaman saya menjalani sesi latihan industri selama 16 minggu di kawasan pembangunan pertanian bersepadu Kerian. Tapi sebelum kita belayar dengan lebih jauh, saya nak tanya satu soalan. Kita sebagai rakyat Malaysia mesti pernah makan nasi kan? Tapi, pernah tak kita masuk bendang? Itu yang bermain-main di fikiran saya sekarang. Jadi, untuk tahu dengan lebih lanjut, jom. Secara ringkasnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu Kerian juga dikenali sebagai Integrated Agriculture Development Area Kerian ataupun disebut sebagai IADA Kerian. Dan IADA Kerian ini secara rasminya ditubuhkan pada 16 Jun 2014 dan beralamat di Jalan Matang Buluh 34300 Bagan Serai, Perak. Dan kegiatan utama bagi IADA Kerian adalah dalam bidang geometrik, hidrologi, pengaliran air dan juga pertanian. Menurut sejarah pembentukan IADA Kerian, jabatan ini mula ditubuhkan pada tahun 1979 dengan nama Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu Kerian Sungai Manik. Dan pada tahun 2007, nama ini telah diubah kepada Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Kerian Sungai Manik. Dan sekali lagi pada tahun 2014, seperti yang saya telah perkatakan tadi, nama ini sekali lagi telah ditukar kepada Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Kerian. Kawasan kerja IADA Kerian adalah merangkumi seluruh kawasan pertanian sawah padi di daerah Kerian dan mempunyai kawasan pertanian seluas 22,170 hektar dengan kawasan pasil padi aktif adalah seluas 21,108 hektar. Dan IADA Kerian terus menjadi jelapang padi ketiga terbesar di Malaysia. Luas kan kawasan pertanian IADA Kerian. Tapi dengan kawasan pertanian seluas itu, mana IADA Kerian dapatkan sumber bekalan air? Itulah yang saya nak ceritakan ni. IADA Kerian mempunyai 3 sumber bekalan air untuk disalurkan ke seluruh kawasan pertanian di daerah Kerian. Yang pertama adalah kolam air Bukit Merah dengan bekalan air sebanyak 70%. Yang kedua pula adalah Rumah Pam Sungai Bogak dengan bekalan air sebanyak 15%. Dan yang ketiga adalah bekalan air dari sumber hujan dengan bekalan air sebanyak 15% juga. Sebagai makluman, saya ditempatkan di bahagian kejuruteraan pertanian IADA Kerian dan bahagian ini dibahagikan kepada 3 seksyen, iaitu seksyen pengurusan dan operasi, seksyen perancangan dan pembangunan Kerian Laut dan juga seksyen perancangan dan pembangunan Kerian Darat. Sepanjang tempoh 16 minggu saya menjalani latihan industri, saya terlibat dengan pelbagai bidang kerja, iaitu bidang dokumentasi, bidang pengurusan pejabat, bidang kejuruteraan awam dan juga kerja-kerja pembinaan dan juga penyelenggaraan. Antara contoh yang saya boleh beri bagi kerja-kerja kejuruteraan awam adalah kerja ukur aras. Dan di IADA Kerian saya telah menjalankan 2 kerja ukur aras yang seperti anda boleh lihat adalah yang pertama di kawasan sawah padi di Pejabat Pertanian PT Serong. Dan kerja ukur aras ini dijalankan bagi menyelesaikan masalah air di sawah padi yang tidak boleh keluar dari kawasan sawah ke parit buang yang seterusnya menyebabkan banjir. Dan setelah diteliti dengan kerja-kerja ukur aras ini, masalah sebenarnya bukanlah daripada masalah ketinggian parit daripada sawah padi, tapi adalah daripada masalah paip buang dari sawah padi ke parit, iaitu arasnya yang mungkin lebih tinggi ataupun bahannya sendiri yang diperbuat daripada paip PVC yang mudah patah. Dan seterusnya kerja ukur aras kedua dijalankan di kawasan sawah padi Parit Mentara. Dan kerja ukur aras ini dilakukan berlanjutan daripada kerja-kerja pembinaan Constant Head Orifice CHO dan juga U-drain yang dipasang di kawasan
pertanian tersebut. Dan kerja ukur aras ini perlu dilakukan bagi memastikan air yang disalurkan melalui CHO dan U-drain tersebut mampu dialirkan dengan baik ke arah kawasan pertanian tersebut. Contoh kedua yang saya boleh beri adalah kerja-kerja lukisan kejuruteraan. Kerja ini adalah kerja rutin dan wajib bagi kami untuk menambahkan kepakaran kami dalam bidang kejuruteraan awam. Dan banyak juga lukisan kejuruteraan yang telah kami lakukan, seperti lukisan constant head orifice, lukisan kejuruteraan awam bagi struktur U-drain, lukisan kejuruteraan awam bagi nombor-nombor lot tanah bagi kompartmen-kompartmen yang terdapat di IADA Krian, dan banyak lagi yang saya boleh perkatakan. Yang seperti anda boleh lihat, saya telah senaraikan beberapa lukisan kejuruteraan awam yang telah kami lakukan. Kerja seterusnya adalah kerja pengukuran kuantiti, dan seperti yang anda boleh lihat, saya telah senaraikan beberapa kronologi di atas, dan kita harus melalui fasa-fasa tersebut, iaitu pembinaan. Kita perlu mengira dimensi ukuran struktur tersebut, dan kita perlu membuat lukisan kejuruteraan, dan juga kita harus mengira pengukuran kuantiti tersebut. Dan pengukuran kuantiti ini terbahagi kepada 4 komponen, iaitu pengiraan pengukuran kuantiti bagi kuantiti konkrit yang digunakan, besi tertulang yang digunakan, dan kerja-kerja cat, dan juga kerja-kerja pengatupan ataupun yang kita selalu sebut adalah sebagai kerja-kerja formwork. Seterusnya, saya telah menjalani bengkel pengurusan sistem regulator bagi regulator jalan baharu dan juga regulator jalan sepadan. Sebagai makluman, regulator berfungsi bagi mengawal pengaliran air di sepanjang terusan bagi kawasan pertanian sawah padi di daerah Krian. Dan sepanjang bengkel pengurusan ini, saya telah menjalani 2 sesi, iaitu sesi latihan secara fizikal dan juga sesi latihan secara teori. Seperti yang anda boleh lihat, saya telah meletakkan kronologinya di atas. Seterusnya adalah kerja-kerja pembinaan bagi struktur pintu air ataupun lebih dikenali sebagai constant head orifice CHO di kawasan kompartmen F. Dan seperti anda boleh lihat, ia melalui proses-proses berikut, iaitu proses pemasangan penghalang air bagi mengelakkan air mengganggu proses pembinaan berkenaan. Dan seterusnya kerja-kerja pemasangan cerucuk bagi memastikan struktur tersebut stabil. Dan seterusnya kerja-kerja pemasangan besi tertulang dan juga konkrit. Dan akhir sekali kami menjalankan kerja-kerja kemasan seperti mengecat. Secara keseluruhannya, saya sangat bertuah kerana dapat menjalankan latihan industri di IADA Krian. Kerana jika difikirkan, IADA Krian lebih memfokuskan kepada pertanian sawah padi, dan saya berpeluang meneroka kawasan-kawasan pertanian sawah padi di seluruh daerah Krian. Sebagai sebuah jabatan kerajaan, saya berpeluang menjalankan kerjasama dengan pelbagai jabatan dan juga syarikat seperti Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Bahagian Pengairan dan Saliran Pertanian BPSP, dan juga pihak-pihak kontraktor yang mempunyai kontrak bersama IADA Krian. Dan saya juga mempelajari tentang etika-etika sebagai kaki tangan kerajaan supaya dapat bekerja dengan telus dan juga mendatangkan hasil dan juga manfaat kepada kerajaan dan juga rakyat Malaysia. Secara kesimpulannya, saya berpendapat bahawa sesi latihan industri adalah sangat bermanfaat bagi saya dan seluruh mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia adalah kerana ia dapat membuka minda dan mata saya sendiri sebagai seorang pelajar kepada dunia pekerjaan dengan lebih luas, dan juga memberikan saya pengalaman bekerja yang tidak akan saya dapatkan hanya dengan belajar di dalam kuliah. Dan itu saja daripada saya, Abdul Aziz bin Abdul Hamid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.